Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه وصفيه وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka dengan ini marilah kita bersama-sama merafakkan tahmid kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengurniakan kita nikmat Islam dan iman, nikmat masa lapang, nikmat kesihatan, juga nikmatul uzma, iaitu nikmat yang agung, iaitu menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkatnya, darjatnya seorang Nabi bernama Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan kita bersama-samanya di akhirat nanti di syurga, dan Allah berikan kita keizinan untuk mendapat syafaatil uzma, iaitu syafaat yang paling agung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau Haji Ibrahim bin Abdul Latif, Timbalan Surau, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Pegawai Surau, Ahli Khidmat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para kiai, para dakatir, para cendekiawan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesejahteraan dan juga keselamatan diri di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu lagi, bertatap muka kita bersama-sama di surah Al-Jauhar ini. Hari ini kita akan menyambung pengajian kita, iaitu daripada kitab Futuful Falihin min Riyadhus Salihin, yang telah dikarang oleh Al-Alim Allamah Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, yang mana diambil hadis-hadis dalam kitab Futuful Falihin daripada kitab Riyadhus Salihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala,
yang wafat pada 676 Hijriah. Alhamdulillah, telah pun kita selesai membicarakan pada hadis yang pertama, iaitu tentang hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang ajsam, yakni rupa paras kalian. Bahkan yang dipandang, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keikhlasan hati dan juga amalan-amalan yang dilakukan di dunia. Kita dah sebut bagaimanalah seperti mana kita sebutkan falsafah orang Jawa, iaitu opolah sing ditandur, ngonolah sing dipanen. Apa yang kita tanam di dunia ini, begitulah yang kita akan tuai di akhirat nanti, insya-Allah. Pada hadis yang kedua dan yang ketiga kalau sempat, ianya berkaitan, yang senang kita bawakan tajuk ialah taubat. Taubat tuan-tuan. Hadis ini adalah hadis riwayat sahih daripada Sahih Muslim. Sahih Muslim yang ditulis oleh, yang disusun oleh Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi. Mana Imam Muslim meletakkan hadis ini yang direkodkan pada nombor 7034. Hadis ini juga diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Aghar bin Yasar Al-Muzani Al-Muhajirin, yang berasal daripada Basrah. Basrah ni dekat Iraq. Baik, Aghar bin Yasar ini seorang Al-Muhajirin. Sahabat Nabi ni famous, gelaran mereka ni Al-Muhajirin dan juga Al-Ansari. Biasa kita dengar lah Al-Muhajir dengan Al-Ansar ni biasanya famous pada waktu Hijriyah ataupun Ma'al Hijrah, sambutan Ma'al Hijrah, kan, tahun baru. Berkenaan dengan apa ni? Al-Muhajirin ni siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang daripada kota Mekah ikut bersama-sama dengan Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kalau nak ikutkan sejarah Ma'al Hijrah ni, Nabi paling, orang kata, antara yang lewat dulu pergi. Tapi sahabat-sahabat dulu dah pergi dulu. Maksudnya apa? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi yang lain dah ke Madinah terlebih dahulu, buat persiapan dan seumpama. Lepas dah ramai-ramai pergi, barulah Nabi rancang beberapa orang sahaja dengan para sahabat yang lain untuk menuju perjalanan ke kota Yasrib yang sekarang kita panggil Madinah. Jadi sahabat Nabi bernama Aghar bin Yasar, keluarga Al-Muzani, dan ianya berasal asalnya daripada Basrah, menuju dan berhijrah ke kota Mekah dan bersama-sama dengan Nabi SAW ke kota Madinah. Baik. Hadis ini berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, bertaubatlah kepada Allah, yakni dengan beristighfar kepada Allah, kerana aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Ni Nabi, orang yang maksud, tak lakukan maksiat, tak lakukan maksiat. Kita sehari berapa kali kita istighfar? Bahkan dalam satu riwayat dalam hadis sahih juga, dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah.
Yang membawa maksud demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari tak kurang daripada 70 kali. Maknanya minima tu 70 lah. Tapi Nabi kata hari-hari maintain 100. Paling kurang kira 70 lah. Maksudnya tak kurang daripada 70 kali. Maksudnya lebih daripada 70. Mungkin Nabi sibuk ke apa ke, dapat 70, 80, 90. Tapi maintain biasa, hari-hari Nabi akan istighfar sebanyak 100 kali. Jadi dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Ini adalah tanda-tanda seseorang itu termasuk dalam golongan al-muflihun, orang-orang yang berjaya di akhirat. Kalau kita dengar dalam hadis ataupun kalau kita dengar dalam azan, lepas daripada bangnya hayya ala salah, kita akan sebut hayya alal falah. Tok Bilal sebut. Jadi hayya alal falah maksudnya marilah menuju kejayaan. Dalam bahasa Arab, kejayaan ni banyak makna. Antara yang famousnya dua perkataan, faiz ataupun biasa kita sebutlah minal aidil wal faizin, kan? Faizin ni di antara orang yang menang, berjaya juga. Najah pun berjaya, an-najah pun berjaya juga. Tapi kalau al-falah pun berjaya juga. Tapi apa beza an-najah, al-faiz dengan ataupun al-fauz dengan al-falah? Al-falah ni dia memfokuskan kepada kejayaan di akhirat. Kalau fauz, faiz, kalau ada nama anak ke nama siapa-siapa, namanya faiz, pun kejayaan juga. Tapi kejayaannya diguna pakai dunia dan akhirat. Fauzal jannah, berjaya untuk mendapat syurga. Dan fauz juga ataupun faiz, berjaya digunakan di dunia. So orang lelaki berjaya, yufaz, berjaya lumba lari, berjaya juga. Tapi kalau an-najah, bukan an-najatah, tak. Kita ada dua sebutan. Pertama an-najah, belakangnya huruf ha. Satu lagi an-najatah. Contoh dalam doa kita baca wa na'udzubika wan najata minan nar, kan? Wan najata minan nar. Najata maksudnya selamat. Ada dalam satu kitab namanya Safinatun Najah. Safinah maksudnya kapal ataupun bahtera. An-najata penyelamat, bahtera penyelamat. Tapi kalau an-najah belakangnya huruf ha, ha pedas, ha yang buncit. Maksudnya kejayaan di dunia. Tu kalau periksa-periksa, kalau di pondok-pondok, di sekolah-sekolah agama, kebiasaannya cikgu-cikgu akan tulis dekat kertas bawah dia yang cikgu buat soalan, kan? Dekat ujung sekali tamat soalan tu kan biasa ada tulis soalan tamat, kan? Tapi kalau Islami sikit, sekolah-sekolah agama dia akan tulis bitaufiq wan najah. Semoga dapat bimbingan Allah untuk menjawab dan juga mendapat kejayaan dalam menjawab peperiksaan. Jadi an-najah ni hanya digunakan kebiasaannya untuk kejayaan di dunia. Tapi kalau al-falah, fokusnya di akhirat. Jadi di antara ciri-ciri orang yang berjaya di akhirat, kata Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 31 ini adalah
orang yang memperbanyakkan taubat kepada Allah SWT. Kalaulah kita dah taubat, jatuh lagi ke kancah maksiat, taubat lagi, ke kancah maksiat lagi, taubat lagi, ulang, kita ni jangan jemu untuk bertaubat. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, wahai hamba-hambaku, yakni hamba-hamba Allah yang melampaui batas kepada dirinya ataupun menzalimi dirinya, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Ada orang dia dah taubat sekali, lalu dia kena hasutan syaitan, hasutan kawan-kawan, terikut hawa nafsu, dia ke kancah maksiat semula. Lepas tu dia dah give up dengan taubat. Tak naklah taubat lagi, asyik buat benda sama je, dah taubat pun buat lagi perkara sama. Apa kata Allah respon untuk orang-orang macam ni? Jangan putus asa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak tahu penghujungnya kita ni macam mana. Dalam hadis ada Nabi sebutkan manusia ni dia akan mati, apa penghujung khatimah dia ni, dengan keadaan yang dia suka. Keadaan yang dia suka. Contoh tuan-tuan suka pergi kuliah, benda baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah, meninggal pada dalam kuliah agama. Bagus. Tuan-tuan suka solat berjemaah, disebabkan tuan-tuan suka solat berjemaah, cintakan sunnah Nabi, Allah tamatkan riwayat tuan-tuan semua dalam keadaan husnul khatimah, melakukan sunnah Nabi SAW. Ini yang pesan Nabi. Jadi kita tak tahu penghujung kita macam mana, oleh sebab itu jangan putus asa. Kata Nabi SAW lagi, ada dalam satu riwayat dalam kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Jikalau di dalam tangan kita ada benih dan kita tahu esoknya akan kiamat. Tuan-tuan tahu dah esok ni kiamat ni, tahu dah. Semua orang dah cakap dah esok kiamat. Tapi dalam tangan masih ada benih. Apa Nabi kata, ibaratkan macam mana? Nabi suruh tanam. Maksudnya apa kat sini? Jangan putus asa. Walaupun kita dah tahu esok kita mati. Walaupun tahu esok ni ajalnya macam mana. Jangan putus asa buat baik. Jangan putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis qudsi, hadis ini ceritanya panjang lah, hadis yang panjang, tapi mafhumnya dalam hadis ni dia jelaskan berapa ulang kali pun hamba Allah ni melakukan dosa, kan? Dalam hadis tu sebut sebanyak 3 kali. Sebutannya lebih kurang, ya Allah, hamba-Mu ini telah melakukan dosa, adakah engkau menerima taubatku? 3 kali diulang. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Beritahulah kepada hamba-Ku ini, wahai malaikat, bahawasanya aku sudah pun mengampunkan dosanya. Sebab apa? Ini dinamakan rahmat Allah. Pintu rahmat, pintu taubat. Dalam hadis ini juga pada sisinya bahawa walaupun dosa diulang 100,000 kali sekalipun, taubatnya tetap diterima dan gugur dosanya, meskipun dia bertaubat dari semua dosa dengan sekali taubat setelah semuanya, maka taubatnya sah. Maksudnya apa? Kena bersungguh-sungguh taubat. Ada orang kata
seorang Habib Ali bin Abdullah bin Hussein Ali Adrus, seorang ulama daripada Yaman, menyatakan bahawasanya taubat ni terbahagi kepada dua. Ada dua jenis. Yang pertama taubatul lisan, yang kedua taubat nasuha. Yang pertama taubatul lisan. Apa maksud lisan? Lidah. Makna kata ni dia ni cakap je lebih, buatnya tidak. Maksudnya sekadar cakap nak taubat, tapi penghayatan taubat tu tak ada dalam diri dia. Contoh tuan-tuan kalau tengok cerita apa Sheriff, ni yang muda-muda tengoklah. Yang veteran-veteran mungkin kurang nak tengok Sheriff, kan? Yang dia tangkap inspektor awal-awal tu, sebab dia dapat sogokan duit bulanan daripada Wukong, Sam Wukong. Maksudnya rasuah. Bila kena tangkap dia nak naik kereta, steering ni dah tak ada. Polis dah buat awal kerja. Polis tangkap polis. Ni cerita. Jadi masa tangkap tu, polis yang kena tangkap tu cakap apa? Saya dah taubat tuan, dia kata. Saya dah taubat. Ini antara ciri-ciri taubatul lisan. Cakap saja, tapi tak ada penghayatan dalam taubat tersebut. Yang ada taubat yang ada penghayatan hanyalah taubat nasuha. Taubat nasuha ni tuan-tuan, Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah sendiri sebut taubat nasuha. Namun apa makna taubat nasuha? Sebelum tu Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan, Imam Ibnu Hajar ni ada dua. Dua-dua pun daripada Mesir. Kalau tuan-tuan ngaji fiqh, ada juga namanya Imam Ibnu Hajar. Dalam hadis pun kalau kita mengaji hadis, ada juga namanya Imam Ibnu Hajar. Namun apa maksudnya? Imam Ibnu Hajar yang dalam fiqh biasanya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar dalam pengajian hadis yang kita nak sebut ni, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ni di antara ulama fiqh yang mensyarahkan kitab Minhajul Talibin Imam An-Nawawi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani antara ulama yang membahas, yang mensyarahkan hadis sahih Imam Al-Bukhari. Iaitu nama kitabnya Fathul Bari. Ulama kalau Malaysia, ulama Nusantara pun ada yang syarah kitab hadis ada. Antaranya Syekh Idris Al-Marbawi, nama kitabnya Bahrul Mazi. Kalau tak silap syarahnya tu syarah kitab Sunan Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Meninggal dah. Orang Marbau kat mana? Perak kalau tak silap. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi ni orang yang banyak tafsir ilmu, mufassir, imam tafsir. Kata Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, Allah ni luas rahmatnya dan mempunyai kelembutan dan kemurahan. Akan tetapi istighfar ini ialah istighfar di mana hatinya mempunyai niat yang sama dengan apa yang lidah dilafazkan. Maksudnya kalau untuk dia meninggalkan maksiat dan ia disertai dengan rasa penyesalan, inilah yang dimaksudkan dengan
taubat. Namun Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mensyarahkan maksud makna taubat nasuha dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nyatakan para ulama berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat dosa itu antara hamba dengan Allah SWT, yakni yang tidak ada sangkut paut dengan hak manusia, maka syaratnya ada 3. Ini syarat-syarat taubat. Taubat nasuha ni syaratnya ada 3 kalau tak bersangkut paut dengan manusia. Maksudnya hanya dia dengan Allah. Apa maknanya yang pertama? Syaratnya adalah menjauhi dan meninggalkan maksiat. Dalam bahasa Arab, at-tarku, meninggalkan. Dia tinggalkan maksiat. Dia nak taubat, dia kena tinggalkan maksiat. Itu yang pertama, syarat pertama. Syarat kedua dalam taubat, mesti an-nadam. An-nadam ni apa? Menyesal. Syarat kedua mesti menyesal. Syarat yang ketiga mesti berazam, al-azmu, beriktikad ataupun bertekad. Bertekad, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ini syarat, 3 syarat taubat nasuha, yang mana maksudnya di antara Allah dan juga diri dia. Macam mana dikatakan kalau orang itu tak mencukupi 3 perkara ni, maka dia tak termasuk dalam taubat nasuha. Seperti orang yang bertaubat lisan tadi. Saya dah taubat tuan, tapi sebenarnya tak taubat lagi. Sebenarnya tak taubat lagi. Ada orang, dia mungkin cakap dah taubat, tapi tak ada penyesalan. Bahkan dibangga pula. Ada juga. Oh, taubatlah, umur aku dah tua-tua, tak pergilah dulu je tu. Zaman muda-muda pergilah. Zaman muda-muda aku, perempuan, botol semua ni biasa. Sekarang tak pergi taubat lah. Ini pun taubat lisan sebenarnya. Sebab apa? Dia tak ada penyesalan. Bahkan dia bangga masa muda je pernah melakukan maksiat. Bahkan dia kata, tak apa ni, muda-muda bagilah orang muda. Kita yang dah tua-tua tak payahlah. Kita dah taubat dah. Ni lisan saja. Sebab apa? Tak ada penyesalan. Habis kalau dia masih muda lagi, adakah dia nak buat lagi perkara tersebut? Melainkan orang yang ada perasaan nadam, iaitu dia menyesal dengan perbuatan tersebut. Ya Allah, menyesalnya muda-muda buat perkara tersebut. Ini baru dia ada menyesal, maka ini termasuk dalam taubat nasuha. Tapi kalau sekadar kata, aku tinggal dah maksiat-maksiat ni, kenapa dah tua, tak larat dah nak buat. Maksudnya dia tinggal bukan sebab dia menyesal, tapi dia tinggal sebab dia dah tua. Kan beza tu. Jadi itu pun tak termasuk dalam taubat nasuha. Hanya sekadar lisan saja. Jadi tuan-tuan, pastikan kalau kita nak bertaubat kepada Allah, pastikan taubat itu memenuhi ciri-ciri syarat taubat an-nasuha. Yang pertama, at-tarku, tinggalkan perkara tersebut. Yang kedua, mesti ada rasa menyesal. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak melakukannya. Dan yang keempat, kata Imam Nawawi, yang keempat ini adalah yang bersangkut paut dengan hamba Allah yang lain. Maksudnya dengan orang lain. Dia dah taubat, cukup 3 syarat. 1 syarat tak cukup. Contohnya dia pernah mencuri, kan? Ataupun dia pernah sakitkan hati sekalipun. Maka syarat kata Imam Nawawi apa? Dia perlu memohon maaf. Mohon maaf. Tak pulang tak apa, tapi dengan syarat kena bagi tahu juga. Kena ada redha pada tuan ibunya. Contohlah, kita dah pernah ambil rambutan dia. Pernah curi rambutan lah. Yang lepas-lepas tu istighfar je lah. Ataupun kita ambil saya ambil tanpa izin. Curi dah tu. Curi ni bahasa yang sebenar rasmi, tapi cara lembutnya ambil tanpa izin ataupun pinjam tanpa izin.
Biasalah ayat pinjam tanpa izin ni kita gunakan di Mesir. Sebab apa? Orang-orang kat Mesir ni dia banyak sangka baik. Sangka baik. Jadi kalau solat Jumaat tu, tengok kasut selipar hilang, oh ni Arab pinjam ni. Arab pinjam. Tapi pinjamnya pun tak kembali lah. Dikira curi lah. Tapi maksudnya redha lah, benda dah hilang. Tapi kalau kita dengan manusia kita dah mencuri, taubat, syarat taubatnya yang lain adalah kita memohon maaf dan mohon redha. Kalau dia kata suruh ganti, wajib kita ganti. Wajib diganti. Contoh dah pernah curi motor Harley Davidson dia. Tuan, saya pernah curi motor Harley Davidson tuan. Jadi saya mohon maaf bila tuan. Yelah saya reda lah, awak tak payah pulang balik. Tak payah. Asalkan dia reda. Tapi jaranglah kalau nilainya dah besar-besar ni, orang nak reda mesti kena pulang balik. Mesti kena pulang balik. Dan tuan-tuan, andai kata orangnya dah meninggal, dah tak ada, ataupun kita tak jumpa dah, nak buat macam mana? Dan kita dah usaha mencari, syaratnya ni lain, dah usaha mencari, kan? Nak taubat ni, 3 syarat tadi dah cukup. Satu ni nak minta maaf, tapi dah usaha cari tak ada pula, tambah-tambah meninggal pula, waris pula entah mana. Jawabnya macam mana tuan-tuan? Para ulama mengajarkan cara-caranya kita bersedekah untuk almarhum, dan kita memohon taubat diri kita dimaafkan, dan kita mohon juga moga-moga Allah ampunkan dosa dia. Cara ni macam tu. Supaya apa? Di akhirat nanti kalau dituntut, maka ada backup kita. Ya Allah, nilai yang pernah aku curi, nilai yang pernah aku ambil, telah pun aku sedekahkan di tabung masjid atas namanya, gitu. Dan aku pun mendoakan supaya engkau mengampunkan dosanya. Ulama ajarkan macam itulah. Tapi dengan syarat cari dulu orangnya. Kalau dah usaha cari-cari tak jumpa, buat macam tu. Ini andai kata kalau orangnya dah tak ada. Jadi yang keempat, kata Imam Nawawi, kalau ianya bersangkut paut dengan hamba Allah, maka perlulah bertaubat dan juga memohon maaf kepada pempunyai badan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan, bilakah kita nak bertaubat? Bila kita nak bertaubat? Berkata Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf menyatakan dalam satu ceramahnya, Fal-insan an yatuba yanbaghi al-insan an yatuba ila Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli nafasin. Kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf menyatakan, setiap insan itu, setiap orang itu wajib, mesti, perlu, pasti dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli nafasin. Setiap nafas ni. Setiap nafas kita ni kalau boleh, time tu lah kita banyakkan bertaubat. Fi kulli nafasin. Bahkan ulama tambah lagi, ulama yang lain tambah, setiap langkah, fi kulli khutwatin. Setiap langkah kita kalau boleh, time tu jugalah kita istighfar kepada Allah, taubat. Bahkan kata ulama lain juga mengatakan setiap kali kelipan mata, kelipan mata, sasul pula mata, kelipan mata, wajib untuk kita taubat. Maksudnya apa kat sini tuan-tuan? Setiap masa kena taubat. Selagi nyawa di kandung badan, maka kita sentiasa kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yang mafhumnya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai di kerongkong. Makna kata nyawa masih ada, taubat. Sampai bila? Sampailah nyawa di kerongkong, pada ketika itu kita dah nazak, kita dah sakaratul maut, taubat kita tak diterima lagi. Apa-apa amalan tak diterima lagi.
Kecuali amal jariah lah yang kita sebutkan yang lepas, dan sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh mendoakan. Jadi bila kita dah sampai di sakaratul maut, nyawa kita dikerongkong, maka sebelum itulah kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati su'ul khatimah, dalam keadaan yang tidak baik, adalah orang yang tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu dah padam. Jadi ni renungan kepada kita semua, tuan-tuan. Termasuklah saya, walaupun yang muda, kan, umur baru 20-an, sikit lagi nak 30-an. Jadi walaupun umurnya muda, sekarang mati tak kira masa. Baby pun boleh mati, apatah lagi yang dah tua-tua. Jadi kata orang, bukan kata orang, kata Nabi SAW lagi, umur yang panjang pun dikira sebagai keberkatan, ada keberkatan. Jadi kalau tuan-tuan yang umurnya panjang, alhamdulillah, Allah berikan keberkatan, masih lagi ada kesempatan untuk bertaubat. Jadi sama-samalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara ciri-ciri ataupun masa pintu taubat tertutup tadi, yang pertama kita dah sebutkan nyawa dikerongkong. Yang kedua adalah apabila matahari sudah terbit hari barat. Ini ciri-ciri kiamat. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, nescaya Allah menerima taubat dia. Maka orang yang apabila sudah matahari terbit dari barat baru nak bertaubat, siap-siagalah menempuh dugaan cabaran. Walau bagaimanapun, nanti kalau di akhirat nanti gambarannya, walaupun orang tu dia dah bertaubat sekalipun, dia sempat bertaubat sekali, semua akan ada rasa kerisauan. Semua ada kerisauan. Risaulah, kan? Bayangkan mak yang tengah menyusu pun sanggup lari demi selamatkan diri sendiri, sanggup campak anak dia yang dia tengah menyusu tu, sebab apa? Nak selamatkan diri sendiri. Begitulah gambaran yang Nabi SAW berikan kepada kita. Jadi masa yang ada, kita banyakkan taubat, istighfar. Dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW pernah sabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabin. Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan. Semua kita ni buat silap, buat dosa. Kata Nabi kata apa lagi? Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang lakukan maksiat itu adalah orang yang bertaubat. Maksudnya kat sini, lumrah, normal kalau kita ni buat silap. Saya buat silap, tuan-tuan buat silap, haja-haja puan-puan, haji-haji pun buat silap. Semua pernah buat silap. Sebab kita ni bukan maksud. Kita ni orang yang memang melakukan maksiat. Jadi dalam ramai-ramai orang yang melakukan maksiat ni ada orang yang terbaik. Ada orang yang Allah suka, Allah sayang, iaitu orang yang bertaubat. Jadi tuan-tuan, saya nak kongsikan satu amalan, yang mana amalan ni saya dapat daripada guru kami yang mulia, iaitu Al-Habib Musa Kazim As-Segaf, yang mana saya pernah berjumpa dengan beliau pada 2019 di Yaman. Sebelum tu 2017 di Mesir. Pernah berjumpa beliau. Beliau mengijazahkan saya satu amalan istighfar, yang mana satu amalan istighfar ni boleh kita amalkan, dan saya ijazahkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan amalkan, iaitu dengan kita mengamalkan istighfar untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain sebanyak 27 kali lepas subuh dan
27 kali lepas asar. Macam mana bunyi dia? Senang saja, mudah saja tuan-tuan, iaitu Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Mudah aja. Astaghfirullahalazim tu macam biasa, tambah lil mu'minina wal mu'minat. Sebanyak berapa kali? 27 kali lepas subuh. Dan 27 kali lepas asar. Dalam satu hadis Nabi SAW kata, barang siapa yang mengucapkan istighfar ataupun yang dia mendoakan pengampunan untuk seseorang itu, maksudnya dia istighfar untuk orang lain juga, maka Allah akan turunkan rahmat untuknya. Dan juga Allah akan tuliskan untuk dia sebanyak mana kaum mukminin mukminat yang ada, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kan kita tengok waktu khutbah, imam pun ada baca, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'ihim wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Apa janji kata Rasulullah? Apa janji Allah? Allah akan ampunkan dosa dia dan Allah berikan ganjaran seramai mana muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ramailah. Danlah kita dapat pengampunan dosa kita sendiri. Astaghfirullahalazim. Kita doakan pula pengampunan untuk orang lain. Lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepadaku dan juga pengampunan untuk mukminin dan mukminat. Boleh sama-sama kita amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperoleh husnul khatimah. Kita doa sikit. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna minal muttaqin wal faizin wal najihin wal muflihin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan salihah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas undangan. Moga-moga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.